Sebab itu integriti dia kena mula daripada tidak bohong. Tengok Nabi Ibrahim AS. Seumur hidup dia satu-satunya Nabi pernah bohong 3 kali. Sebab sifat Nabi sidik. Tapi dia ada pengecualian. Dia bohong dalam kes dia pecahkan patung. Tapi dia menangis basah janggut. Orang tanya dia, Tuan kenapa menangis beria? Aku pernah bohong. Berapa kali Tuan? 3 kali. Seumur hidup bohong 3 kali, nangis basah janggut. Kita sehari 17 kali berdoa, sengih tuan-tuan. Tak ada malu langsung. Asyik on the way jawab. Menipu siang malam. Sebab itu kita kena kekang budaya berbohong dalam masyarakat. Integriti kena start daripada itu. Termasuk kita di universiti dalam dunia akademik ini. Kalau kita buat tesis, ada student yang plagiat. Ada yang sekarang ni copy paste. Ada yang pakai AI. Ada yang pakai chat GPT. Kita kena tapih. Guna apa? Turnitin apa semua ya. Kalau UiTM saya tak tahu berapa. Mungkin 20 hingga 30% similarity index dan sebagainya. Kita nak pastikan anak-anak daripada belajar lagi jangan nipu. Bersama dengan kita juga Sahibus Saadah Datuk Haji Badli Shah bin Alauddin, Timbalan Mufti Negeri Pahang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya difahamkan juga Datuk sekarang ni pun student. Betul ke? Sekarang ni macam mana perkembangan pengajian Datuk? GOT insya-Allah. Masya Allah. Insya-Allah. Maknanya tahun depan panel forum Sahibus Saadah Datuk Dr. Haji Badli Shah bin Alauddin. Amin. Amin. Terima kasih banyak. Apa kesukaran belajar Datuk? Ada insya-Allah senang. Kita doa saja kepada Allah. Masya Allah. Kalau jawapan macam ni, kalau tak lulus lagi, bukan salah pelajar ni. Salah pensyarah macam Dr. Izhar. Kalau kita tengok tadi dalam aspek akademik Datuk. Kalau kita pergi dalam aspek sebagai contoh Jabatan Mufti lah. Nak tetapkan hukum, nak keluarkan pandangan fatwa. Ada aspek integriti ke dalam tu Datuk? Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Hariri selaku moderator. Rakan-rakan bicara wara pada malam ini, Datuk Dr. Hajah Roziah, Profesor Madya, Datuk Dr. Haji Muhammad Izzah Arif. Seterusnya para penonton sama ada di tanah air, di Singapura, di Brunei, di mana saja. Moga-moga berbahagia sekalian. Apa juga tugasan kita, integriti ini dia benda yang sangat mustahak. Sebab integriti ini adalah soal kepercayaan. Kalau kita pergi kedai gunting rambut, masa dia nak cukur belakang kita tu, pisau tu dia akan ganti depan kita. Bukan dia tak boleh ganti, siap-siap susun. Dia takut customer tak percaya. Jadi dia akan buat ketuk-ketak depan kita. Sebab dia nak mendapat kepercayaan kita. Logo Halal Jakim. Kena ada integriti. Sebab nak dapat kepercayaan seluruh dunia. Bukan di Malaysia saja. Termasuklah juga graduan, keluaran universiti. Kena ada integriti. Kalau tidak macam mana dunia nak terima graduan daripada kita. Maka apatah lagi fatwa. Fatwa ni benda yang sangat mustahak. Fatwa mustahak ni kena ingat. Kita kalau nak baiki rumah, kena pergi kedai hardware. Kalau kita nak upgrade komputer, kita pergi kedai software. Tapi kalau kita nak faham agama, kita kena ikut fatwa. Jadi, yang menjaga fatwa ni adalah Jabatan Mufti. Fatwa ni dia kenyataan rasmi yang dikeluarkan oleh Mufti, yang diterbitkan melalui warta undang-undang. Setakat tahun lepas, 2022, ada sebanyak 1,404 fatwa yang telah diputuskan di peringkat kebangsaan dan negeri. Ada 398 fatwa yang diwartakan di negeri-negeri. Namun, fatwa ni bukan benda senang orang nak terima. Ada masa fatwa kita diperlekehkan. Ada masa fatwa kita dicabar. Contoh fatwa yang diperlekehkan, fatwa berkaitan permainan Pokemon Go misalnya. Itu ada yang memperlekehkan. Fatwa mercun misalnya, orang perlekehkan. Ada masa dicabar fatwa berkaitan COVID, vaksin dan sebagainya lagi. Maka kita nak masyarakat percaya dengan fatwa kita. Caranya bagaimana? JAKIM dia telah keluarkan garis panduan pengeluaran fatwa di Malaysia yang diperakukan di dalam muzakarah Jatuh Fatwa MKI kali ke-111. Antara perincian yang diletakkan di dalam garis panduan itu adalah ia mesti bermula dengan penyediaan kertas hukum yang berkualiti berdasarkan kepada sumber yang muktabar. Maka di situ terletaknya integriti. Sebab itu kita lihat sekarang, Jabatan Mufti, majoriti muftinya semua ada PhD. Sebab PhD ni simbol integriti dari sudut ilmu, amanah ilmu.
Timbalan mufti pula kata-katanya semua dah bab 4 lah. Tak ada masalah insya-Allah. Mufti boleh katakan semua dah PhD. Sebab gelaran PhD dia memberi keyakinan. Kerana orang ada PhD ni bukan simbol cerdik, tapi dia ada lesen buat kajian. Dia faham disiplin buat kajian. Dan kertas fatwa yang berkualiti adalah berdasarkan evidence based, berdasarkan kepada scientific explanation. Sebab itu kita ucap terima kasih kepada JAKIM yang telah menyediakan garis panduan itu. Semuanya bermula daripada kertas yang berkualiti, dinilai oleh orang berkualiti, termasuk Dr. Izhar ni sebahagian daripada penilai kita, barulah masyarakat tidak mempertikaikan. Wallahualam. Masya-Allah. Bukan perbincangan biasa, tapi melalui proses-proses yang detail. Banyak prosesnya. Sampailah keluarkan fatwa dan diwartakan. Saya setuju bahawa kalau semangat kental kita melawan musuh Islam, begitulah semangat kita untuk membina integriti dan melawan rasuah. Baik, saya nak pergi kepada yang bagi Datuk. Bila kita sebut tentang peribadi remaja tadi, teringat saya dalam sirah baginda Nabi SAW. Nabi ni waktu dia remaja, waktu dia sebelum umur 40 pun dia dikenali dengan satu gelaran Al-Amin. Orang yang jujur amanah. Apa kesan gelaran itu, sifat itu kepada penerusan dakwah Nabi itu? Huraikan sikit tu. Baik, terima kasih. Tamu sekali saya minta Datuk Izhar tarik balik yang kenyataan mati sia-sia itu. Tak boleh. Tarik balik. Saya tarik balik. Sebab orang rempit ni, dia kalau dia bawa lurus mati, dia zupuk, dia meninggal. Dia mati di jalan yang lurus. Jadi, tarik balik. Saya minta Yang Muhammad tarik balik. Yang Muhammad, saya rujuk kepada 307 Yang Muhammad. Baik. Saya tidak akan tarik balik. Baik. Terima kasih Ustaz Hariri. Secara relatifnya, Nabi kita ni, dalam ramai-ramai Nabi, dia paling singkat tempoh dakwahnya. Iaitu kurang lebih 23 tahun. Berbanding dengan Nabi-Nabi yang lain, ratusan tahun. Nabi Nuh misalnya, dia ambil masa 950 tahun untuk dakwah. Dan hasil yang didapat pun taklah banyak. 40 orang kurang lebih. Itu pun 40 bukannya semua orang. Rimau, gajah, zirapah yang naik kapal dia itu. Tempoh 950 tahun. Tapi Nabi kita dalam tempoh 23 tahun, dia berjaya menembusi Rom, Parsi. Apa rahsianya? Why? What is the because? The because is moral force. Moral force. Moral force maksudnya akhlak Nabi. Salah satu daripada akhlak seperti yang Ustaz Ari disebut adalah Al-Amin. Nabi ni tak pernah bohong, tak pernah menipu. Dan ini diakui oleh musuh. Pernah orang Quraisy nak buat character assassination. Nak tukar dia daripada Muhammad Al-Amin kepada Muhammad Al-Kazab. Yang bantah Abu Lahab. Abu Lahab kata jangan tukar. Ini anak saudaraku daripada kecil tak pernah bohong. Maka kita kalau nak berjaya, kita kena ada kepercayaan ini. Orang politik kalau dipercayai, memang sambunglah sepenggal lagi. Orang meniaga kalau dipercayai, laku keras barang jualan dia. Penceramah kalau dipercayai, tak menang tangan menerima undangan. Masuk TV pun pahlia dia. Sebab dipercayai. Sebab itu integriti dia kena mula daripada tidak bohong. Tengok Nabi Ibrahim AS. Seumur hidup dia satu-satunya Nabi pernah bohong 3 kali. Sebab sifat Nabi sidik. Tapi dia ada pengecualian. Dia bohong dalam kes, dia pecahkan patung. Tapi dia menangis basah janggut. Orang tanya dia, Tuan kenapa menangis beria? Aku pernah bohong. Berapa kali Tuan? 3 kali. Seumur hidup bohong 3 kali, nangis basah janggut. Kita sehari 17 kali berdoa, sengih tuan-tuan. Tak ada malu langsung. Asyik on the way jawab. Nipu siang malam. Sebab itu kita kena kekang budaya berbohong dalam masyarakat. Integriti kena start daripada itu. Termasuk kita di universiti dalam dunia akademik ini. Kalau kita buat tesis, ada student yang plagiat, ada yang sekarang ni copy paste, ada yang pakai AI, ada yang pakai chat GPT. Kita kena tapih. Guna apa? Turnitin apa semua ya. Kalau UiTM saya tak tahu berapa, mungkin 20 hingga 30% similarity index dan sebagainya. Kita nak pastikan anak-anak daripada belajar lagi jangan nipu. Nipu buat tesis, menipu assignment, menipu upah orang dan macam-macam lagi. Itu semua ikan senohong, ikan kerapu. Sama sedap dibuat kari. Bercakap bohong selalu menipu. Kawan tiada, musuh akan dicari. Menjala di laut dapat kerapu, balik ke rumah buat singgang. Kalau tabiat suka menipu, musuh datang keliling pinggang. Mulakan dengan jangan menipu. Itulah integriti. Allah. Baik. Dengar tu adik-adik sekalian. Jangan percaya yang... bukan tak ada kaitan.
Baik, tapi itulah mesej yang penting. Apabila kita tidak menipu, tinggilah harga diri. Orang mudah dipercayai. Kita tinggalkan sebentar untuk berehat seketika. Kita akan kembali semula dalam forum perdana Ehwal Islam. Datuk, bila kita sebut tentang integriti ni teringat dan pasti kita akan membahaskan tentang satu hadis Nabi SAW. Dan kalau saya baca hadis ni kita rasa macam ya Allah ya Tuhan, gerunnya kita. Ringkasnya, tidak berganjak kaki anak Adam di hari kiamat sebelum ditanyakan beberapa soalan. Antaranya, dari mana harta itu didapati dan ke mana ia dibelanjakan. Boleh Datuk huraikan sedikit? Baik, terima kasih. Tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, hadis ini daripada Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu, riwayat Tirmizi dan Darimi. Nabi menyebutkan la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Kita ni nanti di depan Allah tak berganjak kaki kita walau setapak selagi kita tak dapat jawab 4 soalan. Pertama, dia tanya tentang umur kita, habis ke mana? Yang kedua, dia tanya tubuh badan kita gunakan untuk apa? Yang ketiga, harta kita dari mana dapat, ke mana dia belanja? Dan yang ketiga, ilmu kita amalkan, kita salurkan ke mana? Daripada 4 soalan ini, satu soalan tentang harta ditanya masuk, keluar. Umur ditanya ke mana dia habiskan. Kita punya badan digunakan untuk apa? Ilmu ke mana? Tapi harta bukan ditanya ke mana belanja, tapi dari mana dapat. Nak menunjukkan bahawa kita ni amanah sangat mustahak. Jangan lupa. Masalah sekarang kita bila dah dunia akhir zaman ni, kita manusia dah tak kisah sumber. Asalkan masyuk, kata janji boleh buat duit. La ya'tiyanna 'ala nasi zamanun la yubal mar'u bima akhazal mal amin halalin amin haramin. Akan datang satu masa, manusia ni kata Nabi, dia tak peduli dah cara mendapatkan duit. Sama ada dengan cara halal atau cara haram. Ada orang cara halal, dia cari halal. Ada orang cara haram, cara haram. Ada orang halam. Halal pun ya, haram pun halam. Dia sapu semua. Janji masyuk, kata dia. Jangan begitu. Tidak boleh meletak jati. Papan dijauh, dibelah-belah. Jangan diikut kehendak hati. Kita semua di bawah perintah Allah. Sebab itu kita kena jaga. Ulama' pesan, iyyaka wa kasbal haram. Fa'inna nasbiru 'alal ju' wa la nasbiru 'alan nar. Kata ulama, jauhlah daripada dapat harta duit daripada benda yang haram yang tak senonoh ni. Kerana kita boleh tahan sabar dengan kelaparan, tapi percayalah kita tak akan mampu sabar dengan panasnya api neraka. Allah. Maka duit yang masuk mesti daripada yang halal. Yang keluar ada juga SOP-nya dalam surah Al-Furqan ayat 67. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqtaru. Belanja duit ni kata Allah, duduk tengah-tengah. Tak boros sangat, tak berkira sangat. Maknanya dia sederhana. Sebab itulah kita menyeru. Dalam bab duit ni, jangan kita main-main. Amanah itu mustahak. Kalau kita dah terkenal sebagai orang tak amanah, kita payah nak dapat kejayaan. Kalau kita penjawat awam sekalipun, kalau nak kenaikan pangkat secara TBBK, time base berasaskan kecemerlangan. Salah satu justifikasi kelaikan adalah lulus tapisan keutuhan SPRM. Mana kena ada kepercayaan di situ. Maka marilah kita cipta kepercayaan dengan menjalankan tugas dengan amanah. Kalau amanah sudah diterima, jalankan tugas dengan sempurna. Kalau amanah dipercayakan orang, kalau tak sanggup berterus terang. Apabila bahu memikul amanah, berhati-hatilah ketika melangkah. Apabila amanah sudah di tangan, semua kewajipan mesti ditunaikan. Kalau amanah sudah dipegang, jangan sampai kita kecewakan orang. Kalau amanah tak mampu ditunaikan, jangan mengelak mencari alasan. Kalau amanah tidak terlaksana, kembalikan jawatan dengan cara bijaksana. Allahu Akbar. Apabila amanah telah dikhianati, tunggulah saat azab yang menanti. Mudah-mudahan ia jadi satu teguranlah bahawa hadis dan firman Allah ini sebagai satu jentikan dan forum perdana hadir untuk menasihat. Mudah-mudahan memberi satu kesedaran. Kita nak berhenti rehat seketika. Sekembalinya nanti kita akan simpulkan perbincangan kita di atas tajuk integriti malam ini kembali selepas ini. Muslimin muslimat sekalian. Integriti ini adalah, kata orang putih, the practice of being honest. Kita nak jadi jujur. Jujur ni salah satu sifat mahmudah yang dituntut dalam agama. Jujur ni penyelarasan antara ucapan, perbuatan dengan isi hati. Dia mesti sama. Sebab itu orang tua-tua panggil jujur ni lurus hati.
lurus hati, jujur pekerti, lurus menurut alur patutnya, lurus mengikut undang adatnya, menjadi manusia hati nak kena lurus, iman teguh, budi pun halus, memikul beban hati pun tulus, mengingat rakyat tidak akan putus. Sebab itu kita dalam nak mencari pemimpin pun, orang tua-tua dulu nasihat, carilah pemimpin lurus dan jujur, beroleh rahmat dia bersyukur, hidup merakyat rukun dan akur, negeri setosa rakyat pemakmur, pemerintahan adil serba teratur, amanah dan janji tidak akan luntur. Jadi pemimpin selalu bersyukur, dijadikan tua menurut alur, dijadikan induk tegangnya kendur, memimpin negeri namanya masyhur. Selamat menyambut bulan Integriti Nasional 2023, Integriti Citra Malaysia Madani. Wallahualam.